Baiklah, dalam video kali ini saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana anda boleh customizekan anda punya checkout page supaya ianya lebih menarik daripada yang biasa macam ni kepada yang lebih kemas macam ni. Check it out. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kita saya dalam tips-tips konsep internet marketing terkini bersama saya Fairuz Razak. Dan jika anda baru first time berada pada channel saya ini, pastikan anda tekan butang subscribe dan butang bell di bahagian bawah ini untuk melihat banyak lagi tips-tips berkaitan dengan pemasaran online yang terkini. Dan untuk video kali ini saya akan berkongsi dengan anda bagaimana cara anda boleh custom ataupun perkemaskan, cantikkan anda punya checkout page. Dan kita sedia maklum bahawa kalau kita menggunakan WooCommerce, kebiasaannya memang kita punya checkout page akan jadi lebih kurang macam ni. Kan dia bukannya tak bagus, cumanya dia nampak tak menarik. Tapi bagaimana kita nak menukarkan dia sebagai lebih menarik? Untuk video kali ini saya akan tunjukkan anda bagaimana saya berbuat demikian. Saya cantikkan sedikit menggunakan satu plugin yang dinamakan WooFunnel. Okey, jadi tonton video ni sampai habis. Okey, baiklah, untuk video kali ini kita akan sama-sama belajar cara bagaimana untuk setup checkout yang lebih menarik, lebih handsome, lebih cantik untuk memukau pelanggan-pelanggan kita. Untuk teruskan kita punya sesi sharing pada hari ini, kita akan menggunakan satu plugin yang dinamakan WooFunnel. Okay, WooFunnel ni adalah satu plugin yang percuma dan dia juga ada yang berbayar. Tetapi untuk video perkongsian saya pada kali ini, saya menggunakan plugin yang berbayar lah. Okay, sebab plugin yang berbayar ni lebih banyak function dan lebih banyak dia punya feature yang menarik. Okay, nanti kita akan go through bersama-sama. Jadi, apa yang anda perlu buat adalah WooFunnel ni dia memudahkan kita untuk buat funnel lah. Okay, kalau anda belum tengok video saya sebelum ni, saya ada tunjukkan bagaimana buat funnel melalui WooFunnel. Tapi untuk video ini saya nak lebih fokus kepada cara kita nak create custom checkout. Okay, so macam mana cara ni? Saya pergi kepada funnel. Okay, dan saya pergi kepada add new funnel lah. Okay, saya bagikan nama testing ataupun YouTube. Okay, saya namakan dia YouTube sebagai untuk saya punya sampel untuk video kali ini. Okay, once kita dah create funnel, okay, dia akan bagi tahu certain perkara kat sini lah. And then kita boleh buat funnel, kita boleh buat opt-in page, sales page. Okay, yang menariknya dia ada opt-in page ni, dia ada contoh-contoh yang kita boleh menggunakan. Okay, kalau kata anda tak ada bukan yang berbayar punya, anda boleh menggunakan yang free ni pun anda boleh gunakan juga. Okay, tapi untuk kita punya tutorial, saya nak terus buat pada checkout. Okay, saya pergi checkout page. Kat sini macam yang kita tunjukkan pada video permulaan tu, saya buat dua step. Maksudnya ni step pertama, bila orang terus tekan seterusnya, dia akan pergi pada step yang kedua ni. So macam mana kita nak buat yang lebih kurang macam ni? Kita pergi pada bahagian sini, and then kita pergi ke, nampak tak dia ada 1 step, 2 step, 3 step. Kita boleh buat, kita nak buat berapa step pun boleh. Tapi dia tak ada betul, tak ada salah, tapi cuma dia akan lebih nampak menarik sedikit lah. Ini kita pergi kepada 2 step. Ini pilihan-pilihan yang ada. Okay, pilihan-pilihan ada untuk 1 step ataupun 2 step. Untuk 2 step ni kebanyakan dia yang pro version, yang tak ada yang free. Cumanya yang kalau kata 1 step ni adalah yang percuma. Okay, alright, so saya pergi kepada 2 step, and then saya pilih. Okay, ni ada macam-macam 2 step. Okay, ada template yang 2 step. Jadi apa yang saya buat adalah saya pilih salah satu yang saya rasa saya berkenan. Saya gunakan booster ni lah. Okay, dan import. Okay, kita tunggu dia importing.
Okey, yang ni untuk funnel saya terus buat saya terus ni nama dia booster lah, tapi saya boleh edit. Saya namakan dia as a, saya tekan edit. Okey, tekan kat sini, saya namakan dia tadi YouTube sample lah, sample tadi YouTube kan. Okey, permalink, nah ni dia punya ni. Kita boleh ubah, kita nak namakan checkout apa, checkout saya buat YouTube sample, nanti dia akan jadi permalink macam ni, YouTube sample. Dan tekan update, dia dah berubah. Okey, jadi dekat sekarang ni dekat sini kita boleh customize kita punya template yang kita dah pilih sebentar tadi. Untuk two step, saya pergikan pada edit. Saya pergikan pada edit, dia akan terus masuk kepada Elementor. Okay, so siapa yang dia menggunakan page builder Elementor lah, funnel ni. So selain daripada tu, kita kena ada Elementor punya plugin lah. Okay, sekarang ni, okay, yang ni yang tadi lah kan, yang ni yang tadi. Okay, kita boleh macam yang ni, yang kita punya, dia punya funnel, dia punya dia buat style landing page lah. Kalau contohnya kita nak pakai as a landing page pun boleh, tak ada masalah. So tapi saya nak menggunakan dia punya, saya nak gunakan kat sini, saya nak gunakan dia punya bahagian ni je, kat bahagian sini sahaja. So macam mana saya nak buat adalah saya delete yang saya tak nak. Okay, yang semua ni saya tak nak, saya delete semuanya. Okay, and then saya tinggalkan yang bahagian ni. Okay, information and payment ni lah. Okay, so dekat sini pun saya buang, kat sini pun saya buang. Okay, saya tak kat sini buang. Okay, okay, mungkin untuk untuk tutorial ni saya tak adalah yang ni saya maintainkan, and then dummy text ni pun saya maintainkan, sebab untuk tutorial ni kita nak fokus kepada macam mana kita nak set up yang di sebelah belah kiri ni. Kita boleh buat macam ni juga, sama juga. Kita just ubah-ubah saja tempat dia. Kalau kat Elementor ni, saya hanya ubah tempat dia saja. So macam yang kat sini kita dah dapat lah. Kalau kata ada gambar produk pun, kita boleh letak gambar produk kita dan sebagainya kat bahagian sini. Okay, yang ni dia gunakan section ni lah. Okay, so dekat sini kita ada beberapa pilihan kan. Contohnya macam kat sini, dia simple. Contohnya kalau saya nak masukkan produk, nanti kita akan tengok macam mana kita nak customizekan untuk masukkan produk, dan orang boleh buat pilihan produk dan sebagainya kat bahagian sini. So saya maintainkan untuk tutorial, saya maintainkan macam ni. Saya tekan update, okay, sekarang ni basically dia akan jadi macam ni lah. Kan, so macam mana kita nak edit dekat dalam ni lagi detail, kita boleh edit dekat bahagian, kita pergi kepada bahagian checkout ni terlebih dahulu. Kita pergi exit to dashboard. Okay, exit to dashboard. Okay, dia akan patah balik ke sini. Okay, so back to dashboard, continue. Okay, okay, sorry. So kita kena patah balik ke funnel tadi tu. Okay, sekejap saya buka. Okay, ni yang tadi, exit to dashboard. Tak apa, saya buka pada tab yang baru. Pergi ke sini dan pergi pada dashboard. Okay, yang kita buang dulu. Okay, yang ni pun kita pergi dashboard. Okay, patah balik, kita pergi kepada yang funnel ni. Kita pergi ke funnel kita pergi kepada funnel yang kita namakan tadi YouTube tadi lah. Okay, and then pilih sini, tekan edit. Okay, yang ni dia punya sample tadi. Kita nak edit untuk checkout page ni kan, nama dia checkout page. Yang bahagian ni kita pergi edit sini. So untuk ni, sekejap saya patah balik sebab saya nak
Okay, kita pergi new tab. Okay, kita akan nampak lah yang ni dia punya YouTube sample. Okay, ni YouTube sample ni lah. Okay, no product in this checkout page. Okay, kenapa tiada produk dalam checkout page ni? Sebab kita tak letak produk lagi. Produk dia masih lagi kosong kan, nampak kat sini. Sorry, produk dia masih lagi kosong. Kalau kita pergi ke sini, YouTube sample, kita YouTube. Okay, yang ni kita akan jadikan dia sebagai reference lah setiap kali perubahan. Nampak no product, no bump. Okay, alright, kita pergi pada produk, kita edit. Okay, kita edit. So lepas kita edit, okay, kita masukkan produk. Okay, sebab sekarang ni kita nampak dia tak ada produk. Okay, kenapa ni jadi gelap? Nanti kita akan ubah lah, sebab saya dah tukar dia menjadi gelap. Okay, okay, add product. Okay, kita boleh masukkan, kita boleh search apa-apa produk. Produk ni mestilah ada produk yang dalam kita punya WooCommerce ni. All produk sini, mestilah ada produk yang kat dalam ni, baru kita boleh masuk. Okay, saya buat sesi rakaman for this challenge. Personal coaching contohlah. Saya ada banyak produk kat sini, saya add produk, saya add 3 produk lah. Okay, rakaman ni saya add produk. Okay, add produk lagi. Rakaman, anda boleh letak produk anda. Okay, anda boleh letak produk anda. Okay, yang gambar ni anda kena edit kat dalam produk page lah, produk page dalam WooCommerce. Add produk, contohnya personal coaching. Okay, kita type dia ni, and then kita boleh add lah. Okay, right. Okay, so sekarang ni kita ada beberapa pilihan kat sini. So kita boleh, harga dia adalah RM50. Harga dia adalah harga yang ada dekat yang kita dah setting dekat kita punya produk page dekat dalam WooCommerce lah. So kita pergi sini, and then kita save change, dan kita akan lihat apa yang berlaku lah kat sini. Pergi save change, kita pergi kepada YouTube sample ni, kita refresh. Okay, nampak kat sini. Okay, kat sini kita ada nampak lah dia punya produk apa yang ada. Okay, ada 2-3 produk. So saya kena edit sebab tak nampak sangat dia punya ni kan. Sebab saya tak edit, saya edit sekejap supaya menampakkan sedikit lah. Saya tukar background dia sikit, sebab warna gelap kan, tak nampak lah dia punya ni. Okay, so saya pergi sini. Kalau kata dalam ni dia nampak jelas kan, ada pilihan kat sini. So saya pergi edit sini, saya pergi kepada style, saya ubah background belakang lah. Background dia saya jadikan warna putih. Okay, baru nampak ini dekat update. Okay, and then saya pergi balik kepada preview change. Sorry, update, kita exit to dashboard. Okay, kita preview. Okay, pergi YouTube sample ni. Okay, dia lagi kemas sikit lah, boleh nampak lah. Okay kan, sebab tadi dia putih kan. So nampak bila kita dah masukkan produk kat sebahagian sini. Okay, and then kita boleh pilih kat sini lah. Okay, nanti orang boleh pilih dah nak rakaman apa semua. Okay, kat sini, kat bahagian sini. Jadi contohnya select your plan, what include your plan. Okay, enter customer information ni semua kita boleh edit juga. Contohnya kat sini, kalau kita nak edit, okay, kita pergi edit produk dulu, tak ada masalah. Okay, quantity kita letak 1 lah. Okay,
kat sini, kat setting ni, restrict buyer to select only one of the above product. Allow buyer to select any of above product. Jadi kalau kata contohnya dia nak 2 produk, and then force sell order above product. Kalau kita nak force ketiga-tiga produk ni, jadi kita pilih ni lah. Contohnya macam ni, kita restrict buyer untuk buat pilihan, salah satu pilihan kat sini lah. Okay, alright. So sekarang ni kat sini kita pilih dulu restrict buyer to select only one. Kita save change. Okay, alright, dia dah save change. Kita nampak perubahan dia, dah ada produk kat bahagian sini. So kita pergi balik, kita pergi pada next step lah. Kita pergi pada bahagian fill. Kat bahagian fill ni kita boleh detailkan lah. Okay, select your plan. Kat bahagian atas nampak select your plan. Kat sini ada produk dengan kupon kan. Kat sini ada produk. Okay, kupon tak ada kat sini. Tak ada kupon, patutnya ada kupon. Okay, klik tu edit. Oh, dia kena edit. So kat sini ada produk. Contohnya kita nak edit produk ni, kita nak namakan dia produk A, produk B. Kita pergi kepada bahagian ni. Okay, contohnya kita pergi edit sini. Okay, rakaman. Kalau katalah saya nak namakan dia, saya tak nak namakan dia rakaman, saya namakan dia produk A. Ini saya namakan produk B. Kan saya nak namakan yang ni adalah rakaman ni adalah by default dekat dalam kita punya WooCommerce ni produk. Tapi kalau kita nak namakan dia lain kan, produk B, bukanlah produk C. Okay, and then kita nak, contohnya kita nak default, by default dia pilih yang mana satu. Okay, contohnya saya nak pilih yang kat tengah-tengah ni. Okay, and then label ni pun kita boleh tukar. Mungkin kita nak namakan dia, tak nak namakan produk, kita nak namakan plan ataupun package dan sebagainya. Kita boleh ubah kat bahagian sini lah. Tekan update. Okay, so kat sini once kita dah update, kita pergi sini, tak apa yang berubah. Okay, nampak by default dia dah pergi kepada produk B ni. Maksudnya dia dah memberi pilihan. Macam kita nak buat best buy kat sini kan, kita boleh buat butang best buy kat sini. Pergi kat sini balik, saya tunjuk contohnya produk B ni adalah best buy kita ataupun recommended. Okay, so okay, yang ni hide custom product description ni. Contohnya kat produk A ni, kita nak namakan dia apa yang dia dapat. Okay, dapat 1 plus 1, contohlah dapat 1 plus 1. Mana butang plus, dapat 1, ini saya dapat 2, dapat 3. Kita boleh letak kat bahagian bawah dia tu. Okay, contohlah saya tunjukkan apa yang akan berlaku. Once kita dah save ni, kita pergi sini, dia akan bagi macam description lah. Okay, okay, kita pilih produk B, dia akan dapat 2. Produk B, apa yang dia akan dapat kan, what include in your plan. Itu yang dia buat berubah, itu yang akan berubah. Okay, dan contohnya saya tak nak tadi. Kalau tak nak, kita boleh ubah ni, what include in your plan ni. Kita boleh ubah what include in your plan, kita boleh ubah bahasa Melayu dan sebagainya lah. Itu terpulang kepada kita. Okay, and then saya hide. Kalau saya hide, takkan ada apa-apa lah. Okay, okay, kat advance ni contohnya best value tag. Best value tag saya nak labelkan dekat produk B kan, sebab saya pilih produk B, saya namakan dia recommended lah. Recommended. Below product title saya boleh letak top left corner. Okay, kita update. So kita nampak apa yang berlaku kat sini. Kita update. Recommended. Okay, jadi kita boleh highlightkan lah, kita recommendkan produk B ni. Okay, alright. So next one adalah kita pergi kepada enter customer information. Yang ni kat bahagian sini lah, customer information ni. Macam sini saya dah letakkan lah. Mungkin saya nak first name dulu ke kan. Kita boleh arrange kan dia, last name dia apa,
shipping address apa, billing address, the phone apa, semua kita boleh edit. Kat sini pun kita boleh edit. Kita nak, contohnya kita nak masukkan apa ni, enter customer information ni, kita nak ubah, kita nak jadikan dia masukkan maklumat anda. Contohnya masukkan maklumat anda. Okey, update. Okey, ni pun kita boleh edit, pilih package anda. Okey, tekan update. Okey, yang ni kalau kata ada shipping, kita letak shipping. Kalau tak ada shipping pun kita boleh buang dia. Macam contohnya saya punya ni tak ada shipping, contohnya saya tak nak shipping, billing address pun tak nak sebab saya jual produk digital. Kalau ada, kita just drag je. Contohnya kalau ada, okey, kalau ada contohnya billing address, kita pergi pada billing address, kita tak je, drag and drop saja. Okey, okey, macam ni saya tak nak shipping method pun saya tak nak. Okey, saya buang, saya remove. Okey, yang ni dia kata you have a shipping location enable. Okey, shipping location enable ni maksudnya kalau kita enablekan shipping, dia akan keluar benda ni lah. Okey, so kalau kata tak ada masalah. Okey, alright. So dan kita pergi ke step 2. Step 2 ada payment gateway lah. Okey, kat sini dia contain payment gateway. So sekarang ni saya pergi kepada sini, kita tengok save change apa yang berubah. Okey, kita pergi ke save change dan kita pergi ni, masukkan maklumat anda. Next step, pop, tekan next step, payment information. Okey, okey, kat sini pun kita boleh ubah. Okey, so yang tu kalau kita nak ubah dekat bahagian okey, kita pergi optimization, kita tengok apa yang boleh kita setting yang kita boleh tengok. Okey, dia ada banyak lah, dia ada banyak function. Google Address auto complete, auto apply coupon, smart button for express checkout. Tapi saya tak, biasanya saya tak guna lah. Okey, kat setting ni, okey, yang ni pun tak ada apa-apa. Okey, kat bahagian design ni tadi kita dah edit semua yang mana yang kita nak dan sebagainya. Contohnya kat sini, contohnya kita nak nampakkan dia cantik sikit. Okey, ni kita dah pilih, dah kita dah buat macam next step ni apa semua kan. Kita boleh edit sebenarnya. Macam mana cara edit? Tadi kita edit dekat bahagian funnel ni. Ada yang kita boleh edit directly dengan Elementor. Jadi macam mana kita edit Elementor? So kita pergi edit Elementor, kita pergi kepada sini, kita tekan edit column. Okey, edit column, sorry, kita pergi ke sini, nampak ni. Okey, nampak enable step, yes, select tab. Dia boleh style tab ataupun breadcrumb. Kalau breadcrumb tak cantik sikit lah. Dia jadi step 1, step 2. Okey, kita tak nak, kita nak jadi style macam tab. Okey, information ni kita katakanlah maklumat anda kan, dia akan berubah. Okey, payment, bayaran lah. Okey, kita melayukan dia. Okey, kalau nak buat subheading bawah dia pun boleh. Contohnya saya masukkan test, nampak, dia ada subheading lah. Okey, kalau tak ada, tak perlu. Masukkan maklumat anda. Okey, masukkan maklumat anda ni, kat sini kita boleh okey, masukkan maklumat anda. Step 2, subheading. Okey, masukkan maklumat anda ni. First name ni kita boleh letakkan half kan. Half ni maksudnya separuh-separuh. Last name 1/2, email full, phone full. Ni maksud half full. Kita boleh adjust lah dia punya ni. Kat payment gateway, payment gateway ni contohnya kat sini, kita tekan next step, bayaran ni. Yang ni yang kat atas dia, all transaction ni tadi, kita pergi sini tak boleh buka sekejap. Tapi yang ni yang kita boleh klik customize lah. Next step ni kita boleh tekan seterusnya. Kita ubah dia kat sini. Terusnya. Okey, seterusnya dia akan pergi ke next lah. Okey,
Okay, place order now. Place order now ni kita tak beli sekarang. Okay, right. So kita tekan update. Kita nak tengok perubahan dia. Kita tengok perubahan dia. Kita pergi sini dia. Kita pergi kejap. Okay. Okay, kejap. Kita pergi kepada sini, maklumat anda. Kita edit dulu. Okay. Sebab saya nak tengok perubahan dia, tapi tak apalah, nanti kita boleh ni beli sekarang ni, saya tak macam ni. Okay, update. Okay, kat style ni apa yang kita boleh ubah? Kita boleh ubah apa ni, typography. Okay, background color, contohnya background color warna putih kan. Contohnya saya nak jadikan dia warna hitam. Text color hitam. Jadi background color saya kena buat, kalau kata saya nak buat hitam, kita akan ubah ni hitam. And then text color saya kena jadikan putih lah. Okay, baru dia nampak naik sikit. Okay, ni macam saya buat lah. Okay, border ni yang ni lah, border ni yang kecil-kecil ni dan sebagainya lah. Kalau perlukan macam nak nampak dia macam bentuk curve sikit, kita adjust kat sini. Okay, adjust sini, step border radius. Nampak macam curve kan kat tepi ni. Okay, nampak curve sikit kan. Okay, and then tekan update. So dah cantik lah ni kita punya ni. Okay, oh nampak curve sangat. Okay, update sikit lah. Okay, terpulang kat anda semua. Tapi basically yang ni lah yang kita akan buat. Okay, heading contohnya, nak heading ni kita nak adjust apa-apa, fill. Okay, label position, section. Okay, product switcher ni. Okay, mungkin color ni macam ni kan, recommended ni kita nak warna apa. Mungkin kita nak warna hitam-hitam sikit. Okay, bukan. Okay, bukan color. Oh, ni border dia. Product switcher, non selected item, selected item warna apa. Contohnya warna apa kat sini kan. Kita pilih ni, dia tukar warna apa, kita boleh adjust benda tu. Okay, saya tak. Okay, butang seterusnya ni lah kot. Butang seterusnya ni kita boleh ubah lah. Contohnya kita nak warna merah pekat, dia akan jadi pekat lah. Okay, alright. So padding, padding pun sama tadi. Contohnya kalau kita ke padding, radius kita nak buat dia jadi apa ni, butang tu lebih okay, nampak macam butang sikit kan. Okay, payment method. Okay, check out form pun kita boleh adjust dan sebagainya lah. Okay, anda tekan update. So lepas dah tekan update apa semua tu, okay, yang ni pun saya update lah sebab dia warna dia tadi tak nampak. Content, icon, text warna putih kan, saya jadikan warna hitam, baru dia nampak. Okay, tapi yang ni anda boleh adjust lah, anda boleh adjust anda punya sendiri. Okay, saya nak tunjukkan ke anda yang kat bahagian ni je lah. Okay, exit to dashboard. So kita buang ni dan kita pergi ke sini, tekan. Okay, right. So bila kita tekan kat sini, okay, oh dia tak ada perubahan. Kejap force sample. Okay, dia berubah. Sekejap, Ctrl C, ikut itu, Ctrl V. Okay, dia tak berubah tadi. Okay, tengok, kita masukkan nama seterusnya. Okay, ni bahagian-bahagian payment, pay, bill, please ni apa semua ni. Okay, sepatutnya dia akan jadi warna hitam macam tadi tu kan. So tak apa, kita pergi edit checkout, edit elementor.
Takut tadi tukar update. Testing, seterusnya update. Okay, contohnya starting on only ni. Tak RM. Check, tekan update. Kadang dia lambat dia punya ni. Okay, dia dah update. Okay, nampak seterusnya pilih package anda. Ni sebenarnya ni pun saya dah ajar anda dan nak set up. Dan seterusnya maklumat anda. Okay, pay with bill please. Okay, return to step 1 tadi pun saya dah ajar macam mana cara nak ni lah. So banyak benda bila kita kat sini, kita boleh adjust dia punya ni. Ni all transaction ni kat bahagian sini lah. All transaction kita boleh letakkan bahagian sini. Okay, alright. Okay, apa lagi kod ada yang tertinggal. Okay, step 2. Okay, contohnya kita tadi kat sini kita nak ubah, contohnya kita nak return to step 1. Mungkin kita nak tulis kat sini patah balik kan. Okay, kembali ke step 1. Okay, tekan update. Tengok dia berubah tak. Okay, we respect our privacy information ni pun kita boleh ubah. Okay, we respect our, contohnya kalau ada masalah boleh WhatsApp. Okay, saya masukkanlah nombor WhatsApp kita kan. Okay, okay, tekan update. So kita refresh. Okay, yang ni settle maklumat anda. Kembali ke step 1. Okay, kalau ada masalah WhatsApp. Okay, alright. So itu sahaja cara bagaimana kita nak buat checkout page kita menjadi lebih cantik dan menarik. Okay, alright. Okay, sekarang anda dah tahu bagaimana cara yang mudah untuk anda customkan anda punya checkout page supaya lebih menarik dan lebih kemas. Okay, dan mungkin anda tertanya-tanya sebelum ni macam mana lah orang nak buat custom page, ada pilihan produk dan sebagainya. Jadi hopefully video kali ini dapat memberi sedikit sebanyak info dan ilmu kepada anda bagaimana untuk customkan anda punya checkout page. Dan jika untuk anda yang nak mendapatkan WooFunnel, anda boleh klik pada bahagian bawah ni dan anda boleh dapatkan daripada saya, ataupun anda boleh direct kepada developer WooFunnel itu. Anda boleh type je WooFunnel, Google WooFunnel, terpulang kepada anda. Jadi kalau ada sebarang masalah yang ingin saya bantu, tak faham dan sebagainya, anda boleh komen di bahagian bawah ini dan kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya.